Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Berhormat Datuk Ali Ketua, pertamanya ucap terima kasih saya kepada kerusi yang dibetul atas kebenaran untuk terus sama berbahas dalam sesi perbahasan dasar bajet. Semalam dikatakan bahawa suatu jamuan makan malam diadakan oleh Menteri Keuangan bagi meraihkan staf Kementerian Keuangan yang telah bekerja bersungguh-sungguh selama lebih ataupun selama 6 bulan untuk menyediakan bajet yang dibentangkan pada 23 hari bulan yang lalu, dan sebagai penghargaan terhadap tugas-tugas sehingga yang berhormat Perdana Menteri berasa bajet ini bajet yang terbaik agaknya, ya, bajet yang pertama beliau bentangkan. Kemudian setelah 6 bulan bekerja kuat, saya yakin kaki tangan Kementerian Keuangan memang telah bekerja kuat, dan kita telah dengar juga beberapa siri consultation dengan izin daripada semua pihak-pihak telah dibuat dengan harapan yang lahir ialah suatu belanjawan yang lengkap yang telah melalui proses penyelidikan dan kajian yang sebaiknya, supaya kalaupun berlaku perbahasan tegur-menegur, kritikan-kritikan, tapi tidaklah sampai satu perubahan besar akan berlaku. Selang beberapa hari semasa kita sedang bahas ini, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengatakan bahawa ada beberapa perkara mungkin akan dikaji semula. Baru seminggu lebih, ya, bajet yang dibentangkan sudah nak dikaji semula. Artinya macam tak siap dikaji. RPJT misalnya mungkin dikaji semula setelah mendapat pandangan balas daripada the relevant stakeholder dengan izin, atau siapa yang berkenaan yang berkaitan dengan industri real property ini. Jadi 6 bulan ini para menteri, Timbalan Menteri Keuangan, tidakkah mereka meneliti dengan kajian yang teliti kesan kalau nak mengenakan semula RPJT ini tanpa mengira hartanah ini? Saya rasa semua kita di Dewan ini memahami bahawa kesannya terhadap industri hartanah ini akan menjejaskan, dan kita telah dimaklumkan ada kajian bahawa dalam tempoh seminggu selepas belanjawan ini dibentangkan sudah terdapat penurunan dari segi vibransi ataupun keceriaan dalam industri hartanah ini kerana kenaikan ataupun pengenaan semula RPJT ini. Jadi ini menggambarkan bahawa tidak dijalankan satu kajian yang teliti ke atas perkara ini. Ini suatu perkara yang saya rasa mesti dikaji dan dilihat dengan teliti pada masa-masa akan datang dalam pembentukan bajet, supaya tidak berulang bahawa dalam tempoh 2-3 hari sudah ada pengumuman kajian semula details daripada bajet ini. Kita juga dengar sambil lalu Perdana Menteri menyebut tentang Goods and Services Tax atau GST, yang kalau dalam 2005 dulu dimaklumkan GST ini akan dimulakan pada Januari 2007, tetapi pada bajet kali ini disebut sepintas lalu. Mungkin Perdana Menteri pun tidak bersedia, tidak cukup maklumat, tidak menjalankan suatu kajian yang teliti buruk baik kesannya terhadap pengeluar barangan, terhadap pengguna-pengguna GST ini, maka dia sebut sambil lalu saja, ya, tidak mendetailkan perkara ini. Jadi apa yang telah dibuat selama 6 bulan penyediaan bajet ini? Sampaikan dikatakan memerlukan sejumlah wang berapa juta? 22 juta untuk membuat kajian tentang pelaksanaan GST ini. Nak kaji negara-negara yang telah melaksanakan, ya, nak hantar mungkin wakil kita pergi melihat pelaksanaan GST di negara lain, mengkaji kesan buruk baiknya.
Kalau diumumkan 2005 dan hari pembentangan bajet ini disebut pula akan dikaji semula, ya, artinya bajet ini tidak melalui satu proses persediaan yang baik, ya, main-main, ya, dan tidak serius, hanya nak sebut sepintas lalu. Kononnya Perdana Menteri tahu ada benda yang disebut GST, tetapi tidak melalui proses kajian yang menyeluruh. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, pagi ini pula kita dengar pengumuman Perdana Menteri dalam menjawab soalan daripada Kubang Krian, pemberian wang ihsan kepada negeri Kelantan, kerana setelah beberapa ketika sejak tahun 2004 produk petroleum ini dikeluarkan daripada perairan off Kelantan ini, baru teringat nak bagi wang ihsan, ya. Itu pun kerana dibangkitkan oleh pimpinan kerajaan negeri Kelantan beberapa bulan yang lalu, setelah meneliti laporan-laporan ekonomi negara yang menggambarkan memang ada hasil, ya, petroleum, sama ada bentuk petroleum cair ataupun gas daripada perairan Kelantan. Kalau tak ditemu maklumat ini, agaknya kerajaan terus berdiam, tidak akan menyentuh langsung perkara ini. Semasa pilihan raya kecil Manik Urai, kita masih ingat timbalan Perdana Menteri yang mengepalai kempen Barisan Nasional menjanjikan, katanya esok atau lusa Petronas, pada ketika itu, ya, Petronas akan memberikan penjelasan mengenai tuntutan kerajaan Kelantan terhadap royalti minyak ini. Sampai ke habis pilihan raya tak ada penjelasan dari Petronas, ya. Kenapa? Tiba-tiba pagi ini disebut bahawa kerajaan akan memberikan wang ihsan, bukan pun royalti, dan telah dibahaskan, telah dibincangkan, dipertengkarkan tadi, dan insyaAllah perkara ini tidak akan terhenti, kerana kita tidak boleh menerima selain daripada royalti. Itu hak rakyat Kelantan. Wang-wang ihsan ini adalah wang ihsan lah, katakan, ya, nak bagi-bagi, tak bagi tidak, ya. Kita tak boleh terima ni. Ini pernah berlaku di Terengganu sehingga menganiaya kerajaan negeri dalam proses pentadbiran dan pembangunan negeri di bawah pentadbiran PAS suatu ketika dahulu. Jadi kita tidak mahu, ya, ini berlaku semula. Jadi kita menuntut royalti sebagaimana diberikan kepada negeri-negeri lain, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Walaupun ada caveat di situ, Perdana Menteri kata Terengganu pun sebenarnya wang ihsan. Dia tidak sampai nak menyebut Sabah dan Sarawak, kerana kita tahu kalau sebut Sabah dan Sarawak akan mengungkit lagi masalah yang cuba dipendamkan oleh pemerintahan pusat tentang masalah dengan Sabah dan Sarawak. Tapi kita mahu status pemberian ini 5% ini, ya, atas nama royalti minyak, ya. We will not accept less than that, dengan izin, ya. Dan kita menuntut supaya semua pembayaran ini dibuat sejak mula ianya ataupun proses pengeluaran bahan petroleum ini berlaku di perairan Kelantan ini. Kita juga diberitahu dalam sidang akhbar Perdana Menteri bahawa wang ihsan petroleum ini adalah sebagai tambahan kepada wang ihsan 7 bilion yang telah pun diberikan atas nama program-program pembangunan rancangan Malaysia ke-9. Artinya yang dalam RMK 9 itu pun dianggap wang ihsan juga. Ni apa ni? Ya? Jadi jangan mempermainkan terminologi ini dan seolah-olah nak menyamakan. Dan malah kita terkejut kalau yang dalam RMK 9 itu pun wang ihsan, mana yang dikatakan tanggungjawab, ya, kerajaan federal pada kerajaan negeri, ataupun semua siri-siri pembangunan atau perancangan pembangunan 5 tahun ini, adakah ini dianggap wang ihsan? Wang ihsan sahaja. Bukankah ini tanggungjawab sebenar daripada hasil yang dikutip seluruh negara oleh kerajaan pusat mesti dibelanjakan di negeri-negeri. Jadi janganlah meletakkan rakyat di negeri ini terasa semacam at the mercy, ataupun di bawah ihsan pemimpin-pemimpin kerajaan pusat.